Apa kabar sekalian? Semuanya bercakap tentang Mahathir Mohamad. Sejak akhir-akhir ini, isu tentang Mahathir konon akan dilantik sekali lagi menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga tular di mana-mana. Saya tidak tahu adakah itu akan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional yang disokong oleh Mahathir sekarang, ataupun ianya akan memberikan kesan buruk kepada Perikatan Nasional. Sila tinggalkan komen Anda, apa pendapat kamu dengan tularnya. Kononnya Mahathir Mohamad mahu dirancang ataupun dalam perancangan oleh PAS untuk menjadikan beliau ahli parlimen PAS dan seterusnya menjadi ahli parlimen. Itu saya tak pasti, cuma dalam pembacaan beberapa artikel menulis Mahathir mungkin akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Namun demikian, yang hangat sekarang ini di BH Online, Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Itu ialah dapatan CIJ. Dipetik daripada BH Online 2 Ogos 2023. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Dapatan itu berdasarkan analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak pada Ucapan Benci yang dijalankan Centre of Independent Journalists CIJ dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan University Science Malaysia USM. Hasil itu diperoleh berdasarkan pemantauan sepanjang tempoh 24 hingga 30 Julai lalu. Mengulas lanjut dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ, Watslal Naidu berkata, naratif Dr. Mahathir berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum. Sebaliknya, ia mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan sedemikian, katanya, sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahathir. Microaggression, keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok yang lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan ini menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara ini. Seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayuh Cina turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbau perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belahkan ini secara dalam talian. Justru kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak segera menggesa kebertanggungjawaban dari pihak berkuasa apabila mereka terus menanam rasa benci, terutamanya dalam kalangan anak muda di Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Selain kenyataan demikian, hasil pemantauan CIJ mendapati peristiwa Mamali pada 1985 turut disifatkan sebagai serangan terhadap Dr. Mahathir dan PAS juga bersubhat dengan bekas Perdana Menteri itu. Mengikut hasil pemantauan itu, sebahagian daripada hantaran mempersoal semula kejujuran posisi PAS sebelum ini. Pemantauan dijalankan itu memproses 18,721 hantaran sepanjang tempoh seminggu dan dikategorikan mengikut tahap keparahan ucapan. Hasil pemantauan CIJ menemui hampir 85.08% atau 15,927 hantaran daripada hantaran media sosial berada pada tahap 1 yang mengandungi komen umum dan perbezaan yang tidak menyinggung dalam isu diperhatikan. Hantaran lain iaitu 14,7% bersamaan 2,765 hantaran berada di tahap 2, bahasa dan kandungan yang menyinggung atau bersifat diskriminasi. 0,13% atau 25 hantaran di tahap 3, bahasa dan kandungan yang menyahmanusiakan atau agresif, dan 0,02% 2 hantaran di tahap 4,
bahasa dan kandungan yang membabitkan seruan atau ajakan kepada keganasan. Pemantauan sama menyimpulkan bahawa naratif umum bagi semua hantaran ini masih berpusat pada isu bahasa, bangsa, agama, gender dan sasaran terhadap komuniti lesbian, gay, bisexual, transgender dan pelik. Bagaimanapun, ia tidak sampai ke tahap keparahan ucapan benci yang tinggi. Selain itu, komen penjanaan pengguna UGC berada di tahap 2 dan ke atas menunjukkan komen berkait perkauman, xenofobia, homofobia dan transfobia turut dinormalisasikan tanpa ada sebarang mesej penolakan daripada pimpinan politik atau masyarakat awam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang paling hangat pada hari ini. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum ini dapatan daripada CIJ, dipetik daripada BH Online. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Menjelang pilihan raya negeri yang tidak akan lama lagi diadakan, ini pengakuan dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang benar-benar panas dan mengejutkan. Pastinya, siapa lagi kalau bukan Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim dedahkan bahawa kontrak untuk anak menantu Muhyiddin boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Itu soal Anwar Ibrahim kepada netizen semua. Saudara-saudara, dipetik daripada Sinar Harian. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menunjukkan beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi Perdana Menteri. Berucap pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih pada Selasa malam, Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN telah mengayakan kroni dan keluarganya. Dakwa pengerusi Pakatan Harapan PH itu lagi, negara ini telah rosak kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya menjaga kuasanya dan keluarga sendiri. Muhyiddin sakau sini sana, kata Anwar Ibrahim. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa untuk sakau duit negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujarnya dalam ceramah berkenan. Anwar menegaskan beliau juga telah melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Ada orang pula cakap, ya betul Tan Sri bersih, saya sekarang tak macam dulu, saya tak tengok fail. Sekarang saya tengok fail sebagai Menteri Kewangan, jelas beliau. Pada 9 Februari lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau terlibat memberikan kontrak sistem imigresen bersepadu nasional kepada syarikat IRIS Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Menurut Muhyiddin, ia merupakan satu fitnah yang sengaja dilakukan dan direka untuk mencalarkan maruahnya dan keluarga. Ahli Parlimen Paguh itu juga mendakwa perkara tersebut adalah sebahagian daripada siri tohmahan jahat daripada terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional pimpinan Anwar Ibrahim, kata Datuk Seri Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih kontroversi lagi ialah apabila Anwar Ibrahim menggelar ataupun menyatakan Muhyiddin sakau sini sana. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, kata Anwar Ibrahim, tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar Ibrahim dalam ceramah berkenan. Dalam satu ceramah Anwar lagi yang saya lihat di dalam video, beliau mengatakan bahawa Anwar Ibrahim rasa lucu dan geli hati apabila pemimpin ataupun penyokong Perikatan Nasional menyanyikan lagu Hoi Hoya Hoi terhadap Anwar Ibrahim.
Anwar Ibrahim kata dia tak marah pun, bahkan dia nyanyi sekali hoi hoya hoi itu dengan lirik yang lain, yaitu hoi hoya hoi, mengapa kamu sokong Muhyiddin juga, kata Anwar Ibrahim. Apabila beliau kata Muhyiddin sekarang juga adalah salah seorang daripada kluster mahkamah dan telah pun didakwa untuk beberapa tuduhan berkaitan pengumpulan wang haram dan rasuah serta penyalahgunaan kuasa. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, dia Muhyiddin sakau sini sana, dia boleh maki saya berbakul-bakul, tapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini, kata Anwar Ibrahim. Dia juga ingin bertanya kepada Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak Muhyiddin kamu sebut tak buat apa-apa, kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar lagi. Anwar menegaskan beliau juga telah melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila Sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan tajuk, Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Netizen mula bertanya, Sanusi dah mula buat U-turn ke, kata mereka. Tak tahulah apakah itu U-turn atau tidak, terpulanglah pada mereka. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia Kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat, jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali, katanya ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggris dan Melayu. Jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta, di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kad saya pasal dah bagi kad MBI RM 5 juta sebelum ini, dia dah habis RM 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian dengan MBI sebelum saya masuk ofis, kata beliau. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat, tapi make sure pastikan ikut undang-undang, kata beliau dipetik Berita Harian. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat adanya ada hanya perlumbungan haram REE di seluruh negara.
Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lombong haram REE. Pasal apa Pudin etek serang Kedaja, kata beliau. Dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasal apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu REE, nak burukan orang, kata Sanusi. Dia tak elok, hati tak murni, pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, awak tak pi siasat. Pasal apa mai ke Kedah, kata beliau. Pasal hang nak bunuh Sanusi. Nusi ni nyawa lihat bos, dia payah mati, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah Sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik, Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman, namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada 2 warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokan REE. Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika menceroboh hutan simpan bersama 380 biji nadir bumi, manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu, Saifuddin berkata selaku ahli lembaga penasihat MBI, Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa 2 individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada 2 warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu, katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi, diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.